Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Jadi sebelumnya kita bincang mengenai dengan Nabi Musa berada di atas kubur dia, dalam kubur solat. Jadi ada dua persoalan di sini. Adakah semua nabi-nabi Allah Taala kembalikan roh dan juga jasad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Dan jawapan yang keduanya, Nabi Musa yusalli, qa'imun yusalli, berdiri sembahyang. Sedangkan alam barzah ni bukan untuk semayang, bukan untuk hari amalan, hari pembalasan. Jawapan yang pertama, wa huwa qa'imun. Nabi Musa qa'imun, berdiri solat dalam kubur, memberi faedah kepada kita bahawasanya bila berdiri pasti dia hidup. Okey. Cumanya hidup Nabi Musa dalam kubur berbeza dengan hidup kehidupan dunia. Kerana ini adalah hayah barzakhiyah, kehidupan alam barzakh, tak sama dengan kehidupan dunia, yang mana Allah Ta'ala bangkitkan selepas kematian. Sesungguhnya menunjukkan ke atas yang demikian, hadis-hadis yang banyak mengenai dengan Allah Ta'ala bentangkan api neraka depan orang kafir, bagaimana orang kafir terima azab. Seperti itu juga berlaku kepada orang beriman, selepas kematian dapat nikmat, dan juga apa yang datang dalam kubur dia bau syurga. Semua ini menunjukkan hadis-hadis yang sahih ada menceritakan perkara tersebut. Seumpama inilah ru'yatuhu li baqil anbiya. Nabi SAW melihat nabi-nabi semua, dan Nabi mengimami nabi-nabi semua dalam solat. Ini mengikut riwayat hadis yang sahih. Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam, dia menyatakan al-anbiya ahya'un. Nabi-nabi ini dia hidup di sisi Allah Ta'ala, seperti mana kehidupan orang yang mati syahid di sisi Allah Ta'ala, hidupnya orang yang mati syahid. Jadi bukanlah kehidupan mereka Nabi-Nabi ini seperti kehidupan penduduk dunia, tidak juga seperti kehidupan penduduk akhirat. Bahkan dia balaunan akhar, bahkan dia ada satu kehidupan yang lain, seperti mana datang dalam hadis bahawasanya orang-orang yang mati syahid, Allah Ta'ala jadikan roh mereka dalam rongga burung yang hijau, berterbangan di dalam syurga. Jadi perkara-perkara ini kita tak boleh gambarkan. Tak boleh gambarkan oleh pemikiran kita, kerana ini yang diceritakan hadis, kita perlu beriman sahaja. Jadi mereka ni, orang yang mati syahid ni hidup di sisi Allah Ta'ala, seperti mana juga orang nabi-nabi juga hidup. Okey? Kita tak boleh terima oleh akal fikiran kita, yang dapat menerimanya adalah iman yang ada dalam diri kita. Jawapan yang bagi soalan yang kedua, as-salah, sembahyang yang mana Nabi Musa lakukan itu adalah sembahyang yang bermaksud tasbih ataupun tahmid, kemungkinan. Kerana datang adalah hadis yang sahih menunjukkan orang-orang penghuni syurga ni yulhimun, mereka ni bernafas dengan tasbih dan juga tahmid. Okey? Banyaklah hadis-hadis menunjukkan perkara tersebut. Jadi kemudian kita lihat mengenai dengan kerana apa Nabi Musa AS, Nabi berjumpa dengan dia ketika mengambil watikah solat. Sebab apa Nabi berjumpa dengan Nabi Musa? Sedangkan Nabi Musa pada langit yang ke-6, yang ke-7 Nabi Ibrahim. Jadi di sini ulama berbahas. Ada yang kata Nabi Ibrahim berada di langit ke-7, kemudian turun, tukar dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di langit yang ke-7, Nabi Ibrahim berada pada langit yang ke-6. Okey. Jadi nak bagi tahunya, Nabi turun daripada mengambil watikah sembahyang, berjumpa dengan Nabi Musa. Jadi adakah disebabkan Nabi Musa ini sebab apa memberi teguran kepada Nabi, suruh irji' ila rabbik fas'alhu takhfif, pulanglah kepada Tuhan kamu, mintalah keringanan kepada dia, keringanan solat. Jadi kita perlu tahu, Nabi Musa tak benci kepada kita. Kita benci kepada orang Yahudi, jangan sampai kita benci kepada Nabi Musa. Kerana Nabi Musa AS adalah seorang Nabi, dan juga dia ulul azmi, kita perlu hormati dia. Jadi teguran yang diberikan kepada Nabi Musa AS nak menunjukkan Nabi Musa ini dia lebih berpengalaman daripada Nabi SAW. Sebab tu Nabi Musa kata, inni qad jarrabtu an-nasa qablak. Sesungguhnya aku lebih berpengalaman
sebelum daripada kamu wahai Muhammad. Sebab Nabi Musa ni sebelum itu Allah Ta'ala telah fardukan kepada kaum dia solat 2 kali je sehari, pagi sekali, petang sekali, itu pun tak mampu. Sedangkan umat Nabi Musa lagi kuat daripada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa lagi hebat daripada umat Nabi Muhammad dari segi kekuatan dan sebagainya, tubuh badan. Tetapi mereka tak mampu pun nak buat solat 2 kali sehari. Jadi sebab itulah Nabi Musa menyatakan, pulanglah kepada Tuhan kamu dan minta keringanan kepada dia. Okey? Sebab Nabi Musa dapat baca dari segi dugaan, dari segi menduga. Dia bukanlah Nabi Musa pandang ringan kepada kita, tetapi Nabi Musa menduga kita tak mampu untuk melakukan 50 waktu kerana kita ni kecil berbanding umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey? Kemudian sebab apa Nabi Musa menangis? Ada yang menyatakan Nabi Musa ni menangis. Nabi Musa ni menangis sebab apa? Kerana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia adalah kitab, antara kitab yang terbesar sekali, kitab Nabi Musa, kitab Taurat, mengandungi hukum hakam, peringatan dan sebagainya. Dan juga umat yang paling banyak antara Nabi-Nabi, umat Nabi Musa. Paling banyak kisah diceritakan dalam Quran, kisah Nabi Musa. Tetapi malangnya Nabi Musa ini pengikut tak apa ramai seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Nabi yang lebih mulia daripada Nabi Musa. Kemudian umat lebih ramai daripada umat Nabi Musa. Jadi bila umat ramai, pahala pun akan lebih banyak. Sebab Nabi ini adalah sebagai model. Jadi bila mana Nabi buat, umat dia buat, umat pula ramai, pahala semua akan sampai kepada Nabi. Jadi Nabi SAW, umat sampai hari kiamat. Jadi ramai yang mengamalkan amalan Nabi. Jadi pahala semua dapat kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan umat Nabi Muhammad lebih ramai dan lebih afdal daripada umat Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Dan sekaligus bila pengikutnya ramai, sudah pasti pahala Nabi menjadi lebih afdal. Nabi Musa menangis lianna ghulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannah min ummati aksar mimman yadkhuluha min ummati. Nabi Musa kata seorang ghulam, budak yang akan dibangkitkan selepas aku akan masuk syurga di kalangan umatnya lebih banyak berbanding dengan umat aku masuk syurga. Sebab apa dikatakan perkataan ghulam? Kerana Nabi SAW ni, Nabi ni ghulam. Sebab Nabi kan muda, dibangkitkan selepas daripada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa mendahului, dibangkitkan berbanding dengan Nabi SAW. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tak menjadikan Nabi Muhammad ni tua. Maknanya kekuatan dia macam kekuatan orang muda. Istimraril quwwah fil kuhuliyah. Makna sentiasa nampak muda, 30-40 tahun sentiasa nampak macam tu. Dia tak sampai kepada umur syaikhukhah, iaitu walaupun umur Nabi tua 50-60 tapi tak nampak tua. Tidak tua. Okey, kekuatan yang Allah Taala berikan luar biasa kepada Nabi SAW. Sebab itu Nabi Musa SAW menyatakan ghulam. Sampai Nabi SAW, bila mana Nabi sampai ke Madinah, pertama kali sampai ke Madinah bersama dengan Abu Bakar, jadi orang keliru dan orang menyatakan Abu Bakar itu adalah Nabi sebab nampak macam tua. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Nabi SAW lebih tua berbanding Abu Bakar, tetapi nampak lebih muda. Nampak lebih muda. Walaupun Nabi lebih tua daripada Abu Bakar. Kemudian Abi Jamrah menyatakan, Innallah ja'ala rahmah fi qulubil anbiya. Allah Ta'ala menjadikan rahmat dalam hati Nabi-Nabi ini lebih banyak berbanding dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati selain daripada Nabi-Nabi. Sifat rahmah dalam hati Nabi lebih banyak. Jadi kerana itulah Nabi Musa berasa kesian kepada Nabi SAW dibangkitkan 50 waktu. Difardukan 50 waktu solat. Dan jauh sekali kita menyatakan Nabi Musa dengki kepada Nabi Muhammad. Kerana ini tidak akan berlaku kedengkian hasad, wal'iyyazubillah, tidak akan berlaku dalam hati Nabi-Nabi.
Bahkan orang-orang beriman dalam syurga pun tidak ada sifat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dicabutkan sifat hasad dalam syurga nanti. Imam Qurtubi pula menyatakan hikmah yang mana Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad selalu discuss, suruh minta kurang. Kerana Imam Qurtubi kata umat Nabi Musa difardukan beberapa semayang dan dia tak mampu pun umat dia nak semayang seperti mana yang difardukan. Jadi Nabi Musa berasa kesian. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dia mempunyai ilmu kenabian, Nabi SAW mempunyai ilmu kenabian, tetapi ada satu ilmu dipanggil experience, iaitu pengalaman. Ini juga satu ilmu. Sebab itu kita beritahu bahawasanya dalam pengalaman ini adalah satu knowledge. Setiap pekerjaan orang tak tengok degree itu orang tengok, tapi yang lebih utama adalah experience, pengalaman. Itu yang lebih diberi keutamaan. Okey. Imam As-Suhaili dia kata hikmah Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa di kalangan Nabi akhir zaman ataupun di kalangan umat Nabi SAW. Sebab itulah Nabi Musa berasa kesian ke atas apa yang difardukan kepada umat Nabi SAW, iaitu 50 waktu. Jadi ini nak memberitahu tentang betapa titik beratnya Nabi Musa mengambil berat ihtimam terhadap umat Nabi SAW. Dan antara banyak-banyak Nabi yang diutuskan adalah kepada Bani Israel. Bila diutuskan banyak doktor, Nabi-Nabi diumpama seperti doktor, tabib, atibba. Bila banyak diutuskan satu kaum, banyak diutuskan Nabi, menunjukkan banyak penyakit moral pada umat kaum tersebut. Sebab itu Bani Israel antara Nabi yang paling banyak diutuskan Nabi. Sebab mereka ni rosak. Mereka ini perlukan banyak doktor yang merawat mereka. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita mengenai dengan kisah Isra wal Mi'raj ini.